Okay, jadi dalam tindak balas redox kita telah tengok apa itu memahami tindak balas redox ya, dari segi kehilangan atau penerimaan oksigen. Kemudian kita tengok dari segi kehilangan dan penerimaan hidrogen, dari segi pemindahan elektron, okay, dari segi perubahan dalam nombor peroksidaan. Pastikan pelajar boleh memahami sepenuhnya kat sini, sebab kalau kat sini awak masih lagi confused atau keliru dan sering tertukar, dia akan ada masalah sampailah kepada penghujung pembelajaran redox ya. Jadi dalam menganalisis tindak balas redox, okay, pelajar sudah tahu maksud redox, okay. Apa itu tindak balas redox, menerangkan tindak balas redox, apa itu ejen peroksidaan, ejen penurunan, dan juga memberikan contoh-contohnya. Juga ada latihan menentukan nombor peroksidaan bagi unsur dalam suatu sebatian. Dan kita juga telah tengok contoh peroksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron, dan dalam pada masa yang sama itu akan menyebabkan perubahan pada nombor pengoksidaan. Okay, itu bahagian pertama, menganalisis tindak balas redox, okay, dari segi asasnya. So dalam menjawab atau memahami tindak balas redox, pelajar perlu mahir persamaan setengah pengoksidaan yang kita akan banyak gunakan dalam menerangkan tindak balas redox ini. Persamaan setengah sama ada peroksidaan ataupun persamaan setengah penurunan. Okey, kemudian kalau gabungan antara persamaan setengah dan juga persamaan setengah peroksidaan dan persamaan setengah penurunan itu, kalau digabungkan dia akan jadi persamaan ion. Okey. Seterusnya kita nak tengok dengan lebih detail tindak balas redox dalam 7 tindak balas ini. Okay, yang pertama, tak perlu ikut urutan pun, tapi 7 ini perlu dilihat kesemuanya. Okay, yang pertama kita ada penyesaran logam. Ini sudah belajar dalam bab elektrokimia. Okay, ini juga telah belajar, kita sambung sedikit kepada redox. Mana awak dah belajar tahun lepas, semasa tingkatan 4, elektrokimia ada persamaan setengah, siapa derma siapa menerima. Jadi kita tambah sikit, siapa derma jadi pengoksidaan, siapa menerima elektron tindak balas penurunan. Okey, kemudian kita tengok redox dalam pengaratan besi, okey, ataupun kakisan logam, bukan hakisan, kakisan. Okay, selepas itu penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Dan ada perubahan ferrum 2 kepada ferrum 3 dan sebaliknya ferrum 3 kepada ferrum 2. Kemudian ada pemindahan elektron pada satu jarak dan juga menentukan siri kereaktifan logam dan aplikasinya. Ini semua adalah secara detail kita nak tengok tindak balas redox yang berlaku dalam 7 tindak balas ini. Kita tengok analisa tindak balas redox yang pertama, iaitu pertukaran ferrum 2 positif kepada ferrum 3 positif, iaitu pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Sebagaimana pelajar dah tengok hari itu, dalam video sebelum ini, nombor peroksidaan bertambah daripada positif 2 kepada positif 3. Jadi itu adalah pengoksidaan. So dalam peroksidaan ferrum 2 plus kepada 3 plus ni, kita menambahkan air bromin.
cecair bromin secara berlebihan. Kenapa berlebihan? Untuk memastikan tindak balas lengkap. Ditambah kepada larutan ferrum 2 klorida. Jadi larutan ferrum 2 klorida, perhatikan perkataan ferrum 2 maksudnya ada ion ferrum 2+. Okey. Dan juga kita menambahkan larutan aqueous natrium hidroksida ke dalam campuran tersebut. Okey, jadi keputusannya, perhatikan gambar ini. Larutan hijau ni sebenarnya adalah Fe2+. Okey, dia akan berwarna hijau. Larutan yang berwarna hijau kalau ada ion ferrum 2+. Dan dia akan bertukar kepada menggunakan perang. Perang ini menunjukkan ion ferrum 3+. Okey, jadi ini menunjukkan ion ferrum 2 telah dioksidakan kepada ion ferrum 3. Okey, penerangan tindak balas pengoksidaan ferrum 2+ kepada ferrum 3+. Jadi dalam proses pengoksidaan tadi, ferrum 2+ tadi telah kehilangan. So bila awak tengok dalam persamaan ni, dipanggil persamaan setengah. Bila ada elektron dalam persamaan itu, dia adalah persamaan setengah, half equation. Jadi bila elektron di sebelah kanan ni, dia menunjukkan sebenarnya elektron telah disingkirkan. Okey, elektron telah disingkirkan daripada ferrum 2+, disingkirkan. Okey, menjadi ion ferrum 3+. Nombor pengoksidaan daripada positif 2, tengok cas ion tadi, ini positif 3 telah bertambah kepada positif 3. Jadi sebagaimana takrifan yang awak dah tengok pada awal pembelajaran tindak balas redox, perubahan nombor pengoksidaan, iaitu pertambahan nombor pengoksidaan adalah pengoksidaan. Manakala kehilangan elektron adalah pengoksidaan. Okey. Ingat balik takrifan pengoksidaan dan penurunan dari segi kehilangan elektron, oksigen, hidrogen, dan juga ada nombor pengoksidaan. Okey, manakala apa yang berlaku pada kawan sebelah dia tadi, iaitu cecair bromin, kalau ferrum tadi derma, jadi dia derma dapat kepada molekul bromin. Okey, molekul bromin. Okey, so pada asalnya persamaan dia, bromin menerima elektron, okey, nak jadi ion bromin. Bila bila menerima, dia akan menjadi cas negatif. So untuk balancekan 2Br, sini pun mesti 2. So kalau molekul atau atom, nombor pengoksidaan dia kosong. Okey, so menjadi negatif 1, cas negatif kat atas ni. Okey, jadi nombor pengoksidaan daripada kosong kepada negatif 1, iaitu nombor pengoksidaan berkurang. Itu adalah tindak balas penurunan. So ini adalah tindak balas redox, di mana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Mesti serentak. Ini ada persamaan setengah bagi unsur molekul tadi. Unsur bromin, sorry. Okey, cecair bromin tadi.
Jadi persamaan ion keseluruhan awak hanya gabungkan sebelah kiri dan sebelah kiri. Sebelah kiri kita ada untuk ferrum 2, sebelah kanan kita ada bromin. Jadi awak hanya tambah saja sebelah kiri persamaan, iaitu sebelah bahan ferrum 2 tambah dengan Br2. Okey, tambah dulu. Sebelah kanan kita ada ferrum, nampak tadi elektron. Okey, kita ulang balik. Okey, pertama sekali mesti seimbangkan elektron. Okey, jadi sini ada 2 elektron, sini ada 1 saja. Jadi awak keseluruhan persamaan ini kena darab dengan 2. Jadi persamaan itu menjadi darab 2, jadi 2 Fe2+, 2 Fe3+, 2 elektron. Jadi awak tambah sebelah kiri dengan sebelah kiri, iaitu sebelah kiri kat sini ada 2 ferrum 2+. Okay, tambah dengan Br2. So tadi bila dah sama bilangan elektron, sebab sini kiri, sini kanan, boleh cancel lah. Ataupun awak nak letak dulu. Okay, mula-mula ni boleh letak. Okay, boleh letak dulu. Mana? Okey, boleh letak dulu. Sebelah kiri ada 2 elektron. Okey, jadi sebelah kanan kita tadi kita dah seimbangkan jadi 2 Fe2+, Fe3+, tambah dengan 2 Br- dan juga tambah 2 elektron. Perhatikan kiri kanan ada elektron, jadi kita boleh potong. Jadi sekarang yang tinggal 2 Fe2+ tambah bromin menjadi 2 Fe3+ dan tambah 2 ion bromida. Okey, ini adalah persamaan ion keseluruhan. So kat sini juga kita boleh tengok nombor peroksidaan Br2. Okey, daripada 0 kepada -1, jadi nombor peroksidaan berkurang, jadi tindak balas reduction. Okey, manakala yang ni ion Fe2+, okey, jadi +2 menjadi +3, nombor peroksidaan meningkat. Jadi ini adalah tindak balas pengoksidaan. Okay, jadi sebagaimana yang saya bagi tips hari itu, untuk kena pasti ejen, awak kena pasti dulu proses. Jadi kalau ferrum 2 tadi menjadi mengalami proses pengoksidaan, maka dia adalah ejen yang sebaliknya, iaitu ejen penurunan. Manakala bagi bromin, dia mengalami penurunan, jadi dia menjadi ejen yang sebaliknya, iaitu ejen pengoksidaan. Okey. Jadi apa fungsi ejen? Dia membantu kawan sebelah dia tu mengalami proses pengoksidaan ke penurunan. So jadi Fe tadi proses pengoksidaan ejen ini ejen bromin. Bromin. Okey, bromin tadi mengalami penurunan, jadi ejen pengoksidaan, dia membantu mengoksidakan Fe2+ tadi ya. Okey, dan sebaliknya ion ferrum 2 tadi mengalami pengoksidaan, maka dia ejen penurunan, tugas dia membantu menurunkan bromin. Okey, jadi ion ferrum 3+ yang terbentuk bertindak balas dengan NaOH tadi untuk
menghasilkan mendakan ferrum 3 hidroksida yang berwarna perang. Kita nak tengok perubahan warna tadi. Jadi kita masukkan NaOH untuk menghasilkan mendakan Fe3+ yang berwarna perang. Fe2+ lagi sekali, colornya, ionnya Fe2+, ionnya berwarna hijau, Fe3+ berwarna perang. Kita lihat pula penurunan Fe3+ kepada Fe2+, perlawanan daripada proses tadi lah. Tadi Fe2+ kepada Fe3+. So itu peroksidaan. Kali ni Fe3+ kepada Fe2+. Nombor peroksidaan dia semakin berkurang. Nombor peroksidaan ferrum 3+ positif 3 bertukar kepada negatif 2, iaitu nombor peroksidaan berkurang. Jadi dia adalah tindak balas penurunan. Jadi apa yang perlu dibuat dalam mengkaji tindak balas penurunan ini? Serbuk zinc ditambahkan kepada larutan ferrum 3. Okey, jadi ferrum 3 klorida mestilah ada ion Fe3+, ferrum 3, ferrum 3+. Campuran dipanaskan menggunakan peluru Bunsen. Ini adalah ferrum 3 klorida seberwarna perang. Okey, dimasukkan serbuk zinc, dipanaskan. Okey, panaskan. So, nampak larutan tadi bertukar menjadi hijau setelah ditambahkan larutan NaOH ini untuk mengesahkan kehadiran. Ini belajar dalam bab garam. Kehadiran Fe3+. Sebab ini sekarang Fe2+. Yang sebelum ni mengesahkan kehadiran Fe3+. Ini sekarang dia dah bertukar jadi Fe2+. Dia telah diturunkan. Okay. Ini fungsi larutan aqueous natrium hidroksida tadi. Okay, keputusannya larutan perang bertukar hijau telah dijelaskan tadi. Okay, telah diturunkan Fe3+ telah diturunkan kepada ion Fe2+. Penerangannya lawan je bagi proses Fe2+ kepada Fe3+ tadi. Okay, apa yang berlaku terhadap Fe3+? Kalau Fe2+ tadi kita imbas balik, Fe2+ dia singkirkan elektron, okay, menjadi ion Fe3+. So yang ni Fe3+, hanya ada Fe2+ dan Fe3+ saja. Jadi pelajar tak sepatutnya confuse tiba-tiba Fe3+ dia pergi singkirkan jadi Fe4+. Tak ada, tak wujud. So kalau Fe2+ dia mesti nak jadi Fe3+ ini. Kalau Fe3+ dia mesti nak jadi Fe2+. Itu saja. Jadi persamaan setengahnya, Fe3+ menerima satu elektron. Dan sebagaimana anda tahu, bila terima elektron, dia akan jadi tindak balas penurunan. Terima elektron. Nombor peroksidaan daripada +3 bertukar, itu berkurang. Nombor peroksidaan berkurang kepada positif 2. Jadi ini adalah tindak balas penurunan. Sekaligus awak boleh tahu bila tindak balas yang berlaku adalah penurunan, ini adalah ejen pengoksidaan. Mudah saja. Pelajar dia selalu keliru
ejen. So nak mudah, awak kena pasti dulu proses peroksidaan, ejen penurunan. Proses penurunan, ejen pengoksidaan. Okay, so apa yang berlaku terhadap zinc? Zinc tadi Fe3+ menerima. So siapa yang menerima? Mestilah kawan sebelah dia, iaitu zinc. Okay, zinc, atom zinc telah menderma elektron untuk menjadi ion zinc 2+. Kenapa zinc 2+, bukan zinc plus? Sebab memang ion zinc 2+. Okay, kehilangan 2 elektron untuk membentuk ion zinc. Okay, so ingat, bila kehilangan zinc elektron sebelah kanan, kalau tak silap dulu, bila proses menderma letak di sebelah kiri, kalau tak silap lah, apa yang belajar tahun awal tahun 90-an. Okay, kalau tak silap, kalau salah tu abaikan. Jadi nak bagi faham secara matematik, okay, dia macam ni. Okay, tapi kita tak letak tolak elektron, kita letak kat sini, secara matematiknya bila pindah negatif jadi positif. Okay, so jadi yang tinggal zinc sebelah kiri, zinc 2+ plus E. So tengok kat situ tak balance kan. Okay, sini charge dia kosong, sini positif 2, sini tolak 1, charge elektron negatif 1. So kosong tambah 2 tolak 1 baru negatif 1. So perlu elektron kita ada 2. Okay, alamat buruknya 2 elektron, barulah charge ini jadi negatif 2, positif 2, negatif 2, barulah jadi kosong. So balance lah, persamaan kosong, sini pun kosong. Okay, persamaan ion keseluruhan. Okay, macam tadi juga, pastikan elektronnya sama. Bilangan elektron sini 1, sini 2. Jadi keseluruhannya kita kena darab 2. Jadi sudah jadi 2 Fe3+, 2 elektron, 2 Fe2+. Jadi sebelah hasil, sebelah bahan 2 Fe3+ tambah dengan sebelah kiri ini zinc. Okay, elektron bila dah sama, dah tunjuk tadi, potong saja. Okay, sebelah kanan 2 Fe2+, zinc 2+. Awak nak letak ferrum 3+ dulu dan zinc sebelah sini pun boleh. Fe2+, zinc 2+ dulu kat sini, lepas tu Fe2+ kat sini pun boleh, asalkan kedudukan dia sini dekat bahan, sini dekat hasil. Itu je yang penting. Okay, kedudukan dalam kiri kanan ni, awak nak tukarkan zinc kat sini, ferrum kat sini, tak ada masalah. Jangan tertukar ke sana je. Okay, jadi nombor peroksidaan pun okay. So untuk persamaan keseluruhan ni, persamaan ion keseluruhan pun kita dah boleh tengok dari segi nombor pengoksidaan. Zinc, atom zinc, kita cari pasangan dia, ion zinc. Nombor peroksidaan meningkat. Jadi tindak balas pengoksidaan. Okay, tindak balas pengoksidaan, tapi ejen yang sebaliknya, ejen penurunan. Okay, mudah saja nak faham ejen ni. Fungsi dia mengoksidakan, ejen penurunan menurunkan ini kawan sebelah dia ni, ferrum 3+ kepada ferrum 2+, dan sebaliknya Fe3+, nombor pengoksidaan dia semakin berkurang. Jadi dia mengalami proses penurunan. Ejen sebaliknya, ejen peroksidaan. Tugas dia mengoksidakan zinc. Okay. Itu penerangan dia. Jadi sekali lagi diingatkan, cara mudah nak faham ejen. Awak kena pasti dulu tindak balas yang berlaku sama ada peroksidaan atau penurunan, dan ejen berlawanan dengan proses tadi. Okay, jadi
Inilah dia kenapa kita tamat NaOH tadi. Dia adalah suatu sebatan kimia yang fungsi dia untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2+. Jadi bila Fe2+ bergabung dengan ion hidroksida ni, dalam bab garam awak dah belajar, dia akan bentuk ferrum 2 hidroksida dan ini berwarna hijau.